Assalamualaikum semua. Itu saya dah review secara kilat model ni. Tapi hari ni kita bagi lebih detail sikit. Jom kita tengok. Inilah dia tawaran terbaru daripada edaran Tanchong Motor. Nissan Almera generasi keempat dengan kod N18. Sebenarnya model ni dia debut dekat pasaran Thailand dulu. Tapi sekarang dia dah CKD dekat Malaysia, sebab itulah harga dia sangat kompetitif sekarang. Kalau kita tengok, memang sangat jauh berbeza dengan model sebelumnya N17, dan dia lebih berteknologi tinggi, lebih cantik. Sebab tu kita jangkakan model ni akan mendapat permintaan ataupun sambutan yang hangat daripada pasaran. Sama macam model-model baru Nissan, Almera ni guna bahasa rekaan yang dikenali sebagai V-Motion. Sebab itulah kita boleh tengok banyak garis-garis tajam. Lepas tu kita nampak kat sini dia sudah menggunakan lampu LED utama, dan lampu DRL pun dia punya LED. Lepas tu kalau kita tengok pula ke bahagian tengah ni, dia menggunakan grill V-Motion yang berwarna chrome dan honeycomb dekat bahagian tengah ni. Okey. Lepas tu ada lampu kabus, lepas tu ada juga sensor bahagian hadapan. Satu lagi yang kita perlu tahu, Almera menggunakan platform baru yang dihasilkan oleh Pakatan Renault Nissan, dia dikenali sebagai CMF, Common Modular Platform. Macam itulah. So kita tengok daripada depan, kiri, belakang, dia punya perkadaran ataupun dia punya proportion tu sangat seimbang. Tak macam yang lama yang serba tak kena. Itu yang paling menyerlah ataupun paling berbeza compared to model lama lah. Kita tengok pula bahagian sisi. Okey, Almera yang model ni, maksudnya variant paling tinggi, menggunakan rim 2 tone, 2 tonal lah, maksudnya 2 color, hitam dengan warna silver ni, yang bersaiz 16 inci dan guna tayar Continental UC6. Sedap juga lah tayar ni. Lepas tu kita tengok dengan lebih besar. Okey, kalau kita tengok dia punya frame ni dihitamkan supaya nampak macam efek floating roof. Okey. Lepas tu untuk side mirror dekat bawah, bahagian bawah ni kita nampak ada kamera. Sebab kamera ni untuk bagi kita pandangan 360 darjah. So lagi senanglah kita nak parking, kita nak keluar daripada parking ataupun kita nak lalu dekat jalan sempit tu, tak risau sangat. Dekat bahagian belakang pula dah tak ada design bulat-bulat, tapi dia dah lebih kepada tajam-tajam, dan lampu belakang LED ni dia datangkan sekali dengan kemasan warna hitam ni. So tak payahlah pergi tukar dekat kedai abang-abang ataupun kedai kakak-kakak lah kan. Lepas tu untuk model yang paling tinggi VLT, dia dah pasang sekali terus spoiler ni sebagai standard. Lepas tu kalau kita tengok dekat bahagian bawah, ada macam kemasan carbon fiber, ada diffuser. Semua benda ni dia nak buat untuk menampakkan Almera dari belakang lebih sporty. Tapi kalau kita tengok satu benda yang tak ada kat sini, iaitu antena. Mana dia punya antena? Antena ni sebenarnya dia buang yang konvensional punya antena, tapi dia gunakan yang kat garis ni sebenarnya adalah antena untuk Almera. So secara tu dia nampak lebih kemas lah. So tak adalah macam apa ni, macam antena shark fin ke whatever, semua tak ada. So dia just ada pada cermin belakang ni. Desain luar yang menarik tu Nissan bawa juga ke bahagian kabin. Macam kita boleh tengok, dia punya desain lebih symmetrical, maksudnya lebih bergaris-garis yang straight macam ni lah. Dan saya lebih suka sebab dia punya dashboard ni tidak terlalu tinggi. Okey, kita tengok juga pada bahagian dashboard dia, walaupun dia guna plastik keras macam ni, tapi dekat sini dia kontraskan dengan warna putih tapi dengan soft touch. So nampak seimbang lah, dia tak adalah nampak terlalu murah. Lepas tu bahagian tengah ni dia punya infotainment system, ada skrin bersaiz 8 inci.
senang nak guna sebab semua ada button dekat tepi ni, ada menu, ada audio, ada kamera kan, dan memang tak ambil banyak masa lah untuk biasakan diri. Dan untuk button untuk aircon pun sama. Kat sini untuk dia punya kipas dan ini untuk suhu. Very straightforward. Dekat bahagian bawah ni, satu lagi, model ni ada ciri Apple CarPlay. So just masukkan you punya USB kabel dekat sini dan dah boleh guna terus. Okay. Satu lagi perkara yang Nissan nak buat benda ni jadi lebih sporty ialah dia bagi steering yang ada rata dekat bahagian bawah ni. Satu lagi, untuk membuatkan siapa saja boleh drive kereta ni dengan selesa, steering ni bersifat teleskopik. You boleh adjust di bawah dan macam ni lah kan. So apa saja korang punya driving position tu boleh adjust dengan lebih mudah. Okey, dekat bahagian tengah ni ada juga kemasan-kemasan piano black yang sebenarnya memang nampak mahal tapi senang nak ada habuk dan cap jari. Nissan masih lagi guna normal handbrake macam ni, which is saya tak ada masalah langsung. Sebenarnya saya lebih suka yang macam ni compared to yang electric handbrake. Kalau kita tengok pula dekat bahagian info untuk pemandu ni, dia bahagikan kepada dua, iaitu analog dan digital. Yang digital ni kita boleh adjust dekat butang yang ada dekat sebelah kiri ni, dan sangat senang pun nak guna. Kita boleh tengok dari segi penggunaan bahan api lah, ataupun nak adjust dari segi setting kenderaan. So semuanya dekat sini dan semuanya sangat senang untuk korang biasakan diri. Maksudnya kalau nak tukar, nak apa-apa je lah, so memang senang lah, tak ada masalah pun. Ok, kerusi ni special sikit. Bukan sebab dia ada dua tona ni, warna hitam dengan warna putih ni yang dibalut kulit, tapi sebenarnya kerusi ni dia direkaan dia diinspirasi daripada zero gravity. Maksudnya kerusi semi bucket ni membuatkan korang walaupun drive jauh dia tak rasa penat, which is memang betul. Sebab biasanya untuk yang zero gravity ni, kerusi dia biasanya digunakan oleh model yang lebih mahal, untuk yang Nissan gunakan lah. Tapi sekarang dia dah bagi dekat model Almera. Terima kasih Nissan. Ok, kat belakang ni agak luas lah juga sebenarnya, especially kalau dengan saya punya ketinggian 163 cm, masih ada luang yang banyak dekat bahagian atas ni. Depan ni pun sama. Tapi kalau yang lebih tinggi macam 170 ke, mungkin ada problem sikit lah dekat dia punya area kepala lah. Tapi untuk bahagian kaki tak ada isu. Ok, memandangkan kereta ni tak besar mana, so Nissan tak bagi aircon dekat bahagian belakang, tapi dia tukar dengan satu port USB. Tapi jangan risau sebab kereta ni tak besar, so aircon depan tu memang dah cukup lah kot. Ok, untuk yang kalau dua orang memang selesa, tapi kalau tambah lagi seorang dekat tengah ni mungkin tak berapa selesa sebab dia punya tanah dekat tengah ni agak tinggi, dia tidak rata. So kalau untuk perjalanan yang jauh rasanya macam mungkin penat sikit lah. Boot Almera ni boleh tahan luas, tak percaya cuba tengok. 428 liter jauh ke dalam, dan kalau kita buka ni ada tempat untuk letak tayar, tapi yang dia bagi ni bukan tayar 16 inci lah, tapi yang lebih kecil cukup lah untuk korang sampai ke bengkel sebelum tukar tayar yang baru. Kita dah cerita luar dalam Almera, sekarang kita drive pula. Best ke tidak? Ok, kalau macam yang kita tahu, Almera ni the only sedan segmen B yang guna enjin turbo 1.0 liter 3 silinder. Dia satu-satu je. Tak ada dah kereta ataupun kompetitor lain yang guna turbo. Kuasa dia tak adalah tinggi, dalam 100 PS, dan torque pun dalam 152 yang boleh dapat seawal 2400 RPM. Maksudnya kalau kita nak bawa dalam bandar kan, memang dia tak rasa hesitate lah kan. Kalau nak memotong pun senang. Maksudnya macam kita, bezanya kita bawa
kereta turbo dengan non turbo ni, dia punya kelebihan yang boleh kita rasa instantly ialah dia tak rasa hesitate. Dia rasa kereta ni lebih ringan compared to yang pakai normal engine A lah kan. So itu yang paling best tentang engine turbo 1.0 ni. Satu lagi, walaupun dia 3 silinder, ramai orang tanya dia gegar ke. Saya rasa tak ada masalah pun. Memang dia punya gegaran tu sangat minimum. So tak ada isu dari segi dia punya vibration ke whatever. Okey, satu lagi yang mungkin yang kalau kita tengok secara kasar kita tak nampak, sebenarnya model ni Almera ni ada spot button sebenarnya, tapi dia macam tersembunyi sikit dekat bahagian bawah ni. Kalau kita tekan, so kita akan rasa dia punya power tu lebih instant. Maksudnya kalau kau rasa tiba-tiba nak bawa laju sikit, so tekan je lah button spot ni. Lepas tu kalau nak relax balik, nak jimatkan minyak, guna offkan balik dia punya button spot ni. Satu lagi benda yang paling best dengan engine 1.0 liter turbo ni, dia punya penggunaan bahan api. Okey, Nissan kata dia punya catatan bahan api dalam 5.4 liter untuk 100 km. Maksudnya memang jimat lah kan. Dan tangki dia tak besar mana, cuma 35 liter. So dengan kalau kita buat perkiraan kasar, dengan one full tank easily we can get dalam 550 ke 600. Tapi still depends macam mana korang bawa lah kan. Kalau tekan ataupun guna mode sport sepanjang masa, tak adalah jimat sangat. Tapi itu yang kalau kau rasa benda tu boleh bagi kepuasan kepada korang, okey, tak ada masalah pun. Untuk Almera, Nissan guna setting suspension yang sangat simple, iaitu depan McPherson dengan belakang torsion beam, tapi dua-dua dia bagi anti roll bar. So maksudnya kalau kita ambil corner tu memang agak stable, memang sedap jugalah sebenarnya. Okey, dan sebenarnya Nissan setting dia punya suspension ni sedikit keras compared to yang Almera lama. So kalau kita bawa laju, dia rasa lebih stable. So saya rasa dia ada package yang sangat menarik lah untuk Almera ni. Okey, kesimpulannya saya boleh kata Almera ni satu produk yang bagus sebab dia ada semua benda. Dia ada rupa, dia ada penjimatan, dia ada teknologi. Satu lagi sebelum saya terlupa, model Almera ni pun sebuah sedan yang selamat sebab dia ada macam-macam ciri keselamatan. Contohnya macam ada 6 airbag, lepas tu traction control, vehicle stability control, brake assist. Itu yang biasalah. Yang sedikit luar biasa ataupun sedikit advance-nya ialah dia ada RCTA. Maksudnya RCTA ni kalau kita nak reverse keluar daripada parking, dia akan bagi ambaran kalau ada kereta daripada kiri ataupun kanan yang mendekati kereta ni. Itu yang menarik lah. Dan satu lagi, kereta ni ada AEB, Automatic Emergency Braking. Dah macam kereta mahal. Itulah antara kelebihan yang korang dapat kalau beli Almera. So kalau korang dalam plan untuk nak beli model-model ataupun sedan segmen B ni, mungkin korang boleh try Nissan sebab Almera yang baru ni dah tak sama, jauh sangat beza dengan Almera yang sebelum ni. Dan harga dia pula, okey, ini adalah model VLT, iaitu varian yang paling tinggi. Jadi harga dia dalam RM91,310. Itu kalau korang beli sebelum hujung tahun ni lah, sebab murah sikit sebab dia ada pengecualian pengecualian cukai SST daripada kerajaan. Maksudnya kalau lepas tu harga dia dalam RM95,000 lebih. Rasanya itu sajalah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk komen, subscribe dan share video ni kalau korang rasa benda ni bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.